Berbalang si awan petang berarak kalam di celah pepohon ara, pemanis kalam selamat malam. Awal bismillah pembuka bicara. Colonial Knowledge Invention and Reinvention of Malay Identity in Pre-Independence Malaya, Retrospect. Begitulah modul perbincangan kita pada kali ini berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Salitus Fernandez. Kami daripada Kumpulan 8 bersama saya Nurul Izzati binti Azman dan rakan-rakan saya iaitu Siti Sawani, Siti Fitria, Tengku Putri Syafiqah dan Rifki Fahid. Sebelum menjelmakan butir-butir bicara bermada, terlebih dahulu saya akan mendefinisikan terhadap mauduk tajuk kami secara generalisasi. Identiti di sini menurut Erikson 1993, ia dilihat pada asasnya sebagai sama seperti diri sendiri dan berbeza daripada orang lain. Iaitu identiti dirujuk kepada identiti sosial sebagai identiti kolektif yang memberi makna kepada individu. Sebagai contoh, kemelayuan adalah kolektif identiti yang dikongsi oleh sekumpulan manusia yang mempunyai ciri-ciri yang dikongsi seperti bahasa yang sama, budaya yang sama, sejarah yang sama dan agama yang sama. Identiti Melayu juga telah dilalui oleh pelbagai transformasi, penyesuaian, perubahan dan dicipta semula. Mengikut ideologi dominan pada masa itu sama ada penguasaan kerajaan, pengetahuan penjajah dan pembinaan semula identiti yang diutarakan oleh pelbagai puak nasionalis Melayu. Kuasa orientalis merasakan mereka mempunyai tanggungjawab dan hak dalam mengubah dan mencipta identiti baru Melayu. Kemudiannya mereka juga membentuk subjek aliran barat dalam sistem persekolahan bagi membentuk masyarakat yang baru yang mempunyai idea pemikiran yang sama seperti barat. Hal ini kerana identiti prakolonial merupakan ciptaan sistem berdasarkan raja sebelum abad 17. Namun apabila kedatangan barat, mereka mengubah struktur pemerintahan dari pelbagai aspek seperti politik, ekonomi dan sosial mengikut sistem mereka sehingga ke hari ini. Pada tahun 1511, Melaka telah jatuh ke tangan Portugis dan bermula dari situlah tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Selepas itu tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya jatuh ke tangan British pada tahun 1824 melalui perjanjian Inggeris dan Belanda. British telah mencampur tangan dalam semua urusan pentadbiran tanah Melayu sebelum ia diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. Menurut Vickers 1997 yang berpendapat bahawa orang Melayu sebagai kita ketahuilah hari ini adalah tradisi ciptaan yang dicipta oleh penguasaan penjajah pengetahuan, wacana dan definisi Melayu lain-lain. Pergerakan penting dari etnik ke negara akan merangkumi 3 kriteria daripada pengasingan kepada aktivisme, daripada ketenangan kepada mobilisasi, dari budaya kepada politik menurut Smith pada tahun 1986. Tarifan Melayu diterima dalam mesyuarat 1940. Orang Melayu menurut Ralph 1963 menerima pakai takrif banci tentang siapa orang Melayu. Begitu juga dengan kaedah yang tinjauan memberikan pegawai kolonial yang kaya dengan etnografi, bahan perintah masyarakat Melayu yang merangkumi budaya, politik, sejarah, kesusasteraan dan ekonomi. Karya-karya mengenai orang Melayu telah ditulis oleh pihak kolonial yang terkemuka seperti Winston, Wilkinson, Wheeler dan Swinterham telah memainkan peranan penting dalam mendokumentasikan pelbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu. Pengetahuan kolonial menjadi asasnya transformasi kemelayuan dengan memperkenalkan ciri-ciri Jessel Love ke dalam masyarakat Melayu. Jurnal ini telah memberi fokus kepada iaitu dua bahagian. Yang pertama iaitu bagaimana Melayu dibina semula sehingga percaya ditukar oleh pihak penjajah mengikut sistem pemerintahan mereka. Kedua, konsep asas tentang pengetahuan penjajah dan kepentingan istilah identiti, etnik, nasionalisme dan berhubung dengan ilmu penjajah. Melayu sewaktu pra penjajah dalam teks Melayu. Teks Melayu dahulunya dipanggil Suratus Salatin yang kemudian sebagai sejarah Melayu oleh orang Inggeris mengikut Shelley 1986. Tempat asal istilah Melayu dipanggil Sungai Melayu atau Tapang di kawasan Mountain Sikuntang Mahameru. Mountain Sikuntang Mahameru adalah tempat bagi keturunan Alexander the Great
dan Raja Kedar Hindi dari India untuk memulakan pemerintahan mereka. Kronologi pergerakan Melayu dari Bukit Seguntang ke Singapura dan Melaka daripada Perak, Pahang dan Johor yang kemudian membentukkan kerajaan Melayu pra-Eropah Malaya. Berdasarkan sejarah Melayu, rujukan kepada perkataan Melayu itu datang daripada penguasaannya sendiri, iaitu Seguntang, Sriwijaya dan Palembang, serta pengikutnya yang memperoleh nama sesuai atau selaras dengan raja mereka. Wilayah Melayu juga tidak merujuk kepada seluruh Semenanjung, tetapi Melaka, Bentang dan Seguntang. Oleh itu, penggunaan bahasa Melayu adalah terhad dan digunakan di kawasan yang dibenarkan oleh keturunan Seguntang sahaja. Keagungan sesebuah negeri itu adalah berdasarkan kehebatan pemerintahnya. Hal ini bermaksud rakyat mereka sangat memuliakan raja mereka. Ini dapat dilihat dari kisah Hang Tuah yang sangat berjasa dan setia kepada rajanya. Hang Tuah sanggup menculik Tun Teja untuk rajanya dan rela membunuh kawannya yang mencabar rajanya. Hang Tuah juga telah melakukan kejayaan besar di Majapahit, yang mana beliau sanggup membunuh demi kemuliaan rajanya. Pendek kata, rakyat pahlawan besar seperti Hang Tuah pun sanggup melakukan segala-galanya demi kemuliaan rajanya. Seterusnya, lelaki Melayu biasa pula berperanan sebagai hamba yang mematuhi kehendak tuannya. Merujuk teks Melayu, seseorang yang bersaudara dengan raja dan berketurunan Melaka sahaja dikira sebagai orang Melayu. Oleh itu, identiti Melayu orang pra-Eropah terjadi hanyalah kerana menyelidiki hubungan baik mereka dengan pihak berkuasa. Idea bangsa Melayu adalah tidak wujud. Begitu juga idea Melayu juga tidak pernah wujud dalam pemahaman orang Melayu dari abad ke-17 hingga awal abad ke-19. Melayu adalah istilah yang membezakan satu kumpulan masyarakat yang asal-usulnya dari Sungai Melayu di Palembang yang datang ke Melaka selepas pemerintahan seorang raja yang kemudiannya melalui penaklukan. Orang Melayu seterusnya berkembang ke wilayah lain di bawah pengaruh Empayar Melaka. Akhir sekali, identiti wilayah penaklukan baharu merupakan identiti raja baharu, iaitu Raja Melaka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya orang Melayu yang dibina oleh British. Menurut Sir Stamford Raffles, berkaitan tulisannya mengenai orang Melayu serta membentuk dasar kolonial British. Tulisan Raffles tentang orang Melayu adalah berdasarkan pembacaan sejarah pembentukan tanah Melayu itu sendiri. Ideanya dipengaruhi oleh penguasaan teori perkauman yang semakin meningkat. Antara bahan bacaan yang dapat kita baca adalah The Malay Civil Service. Menurut pandangannya, orang Melayu berada dalam keadaan yang menyedihkan dan memerlukan bimbingan. Bahasa Inggeris adalah bahasa yang lebih bertamadun. Justru orang Melayu dilihat tidak bertamadun, malah mereka perlu diajar cara pengurusan diri yang lebih baik dan etika yang betul. Yang kedua adalah dasar peluasan British di alam Melayu untuk kegemilangan Empire British itu sendiri. Seterusnya, Raffles telah mempelopori campur tangan dengan British daripada pemerintahan tidak langsung seperti pada tahun 1824, iaitu Perjanjian Inggeris-Belanda, serta campur tangan secara langsung, iaitu Perjanjian Pangkur Inggeris-Melayu pada tahun 1874. Antara kemajuan yang telah dibawa adalah dalam jumlah hasil yang dikutip dan bagaimana British membuat kawalan dan membawa tamadun ke negeri-negeri Melayu dengan menyediakan hospital dan sekolah, seterusnya menjana semula negeri tanah Melayu dan rakyatnya. Pemerintahan kolonial adalah permulaan pengenalan pada pemodenan penjajah yang berasaskan kepada versi kolonial kenegaraan, wilayah, etnik, sejarah dan budaya. Walau bagaimanapun, ia telah dibina atas andaian serta pengalaman mereka sendiri di Eropah. Tentang pandangan Raffles tentang orang Melayu adalah yang pertama, kekurangan kedaulatan undang-undang ditambah pula dengan serangan lanun, perhambaan dan masalah dalaman terutamanya di kalangan pembesar. Yang kedua adalah keperluan untuk mewujudkan semula undang-undang dan pemerintahan yang sewajarnya di kalangan orang Melayu yang akan dicapai dengan campur tangan di negeri-negeri Melayu. Hal ini juga adalah pengenalan kepada pelbagai lambang kemodenan penjajah seperti kewujudan cukai serta pasaran bebas.
Seterusnya adalah pemerintahan kolonial. Pengenalan pemerintahan kolonial adalah permulaan pengenalan rasa kemodenan penjajah yang berasaskan kepada versi kolonial kenegaraan, wilayah, etnik, sejarah dan budaya, yang mana dibina atas andaian pengalaman semasa mereka di Eropah. Antara perubahannya ialah penulisan semula sejarah bersama Melayu. British telah mentakdirkan semula identiti mereka dengan merangkumi semua rakyat di Kepulauan Melayu. Sebagai contoh, pengiraan penduduk tanah Melayu pada tahun 1911 mengelompokkan orang Bugis, Aceh, Jawa, Minangkabau, Mandailing, orang laut dan lain-lain sebagai Melayu. Seterusnya adalah pembinaan tanah Melayu. Semenanjung tanah Melayu pada abad ke-17 dikenali sebagai Ujung Tanah. British telah menubuhkan negeri-negeri selat yang terdiri daripada Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Seterusnya membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896 yang merupakan asas kepada Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya adalah kesan kolonisasi. Pertama, British telah menubuhkan negeri-negeri selat iaitu Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Seterusnya, British juga telah memecahkan penguasaan kerajaan. Sebelum kedatangan British, Tanah Melayu sudah mempunyai sistem kerajaan yang tersendiri, namun telah diubah oleh British dan masih diguna pakai sehingga kini. Seterusnya adalah menstabilkan negeri-negeri Melayu yang sangat bergolak dilanda Perang Saudara dan termeterainya Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 yang mana ia membuka jalan kepada pengenalan residen atau penasihat kepada Sultan. Selain itu, kesan kolonisasi juga dapat dilihat daripada penubuhan sekolah vernakular dan pengenalan dasar keutamaan pro-Melayu dengan merekrut orang Melayu ke dalam perkhidmatan pentadbiran bagi menggantikan kaki tangan luar negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isi kandungan artikel ini yang seterusnya iaitu perbezaan takrifan identiti Melayu mengikut cara pemikiran tersendiri. Terdapat 3 golongan yang mempunyai cara pemikirannya tersendiri tentang identiti Melayu. Seperti yang kita dapat lihat, yang pertama ialah tradisionalis. Ia menekankan kepentingan memelihara cara hidup tradisional Melayu. Seterusnya ialah reformis. Ia berusaha untuk memodernkan dan mereformasi budaya Melayu. Dan akhir sekali ialah nasionalis. Ia melihat kemelayuan sebagai identiti politik dan menekankan persatuan dan kemerdekaan Melayu. Selepas pertubuhan Malayan Union yang telah membuka permohonan kewarganegaraan kepada semua orang yang berada di tanah Melayu, hal ini telah menyebabkan wujudnya penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union kerana mereka rasakan mereka telah kehilangan keistimewaan dan kelebihan mereka di tanah air mereka sendiri. Campur tangan British yang telah menukar polisi sebagai penasihat negeri-negeri Melayu dan telah diubah menjadi koloni British. Layanan British terhadap orang Melayu dan orang asing yang sama rata menyebabkan orang Melayu tidak mempunyai keistimewaan mereka sebagai penduduk asal di tanah air sendiri. Malahan, seperti kita tahu, penduduk Jepun juga sentiasa mempengaruhi orang Melayu untuk memerintah tanah air sendiri tanpa bantuan orang asing dengan menyemarakkan semangat kemelayuan. Di sini kita dapat lihat beza Jepun dan juga British. Seterusnya, tertubuhnya 2 parti politik iaitu UMNO dan PKMM yang mengemukakan takrifan Melayu yang juga berbeza. UMNO telah mendefinisikan bangsa Melayu adalah luas. Ia merangkumi Jawa, Taiwan, Madagaskar dan orang Melayu. Selain itu, istilah Melayu itu sendiri merujuk kepada kumpulan etnolinguistik Melayu Polinesia yang luas. Orang bukan Melayu boleh menjadi sebahagian daripada kebangsaan Melayu jika mereka putuskan hubungan dengan negara asal mereka dan menerima pakai kebangsaan Melayu. Dan menurut UMNO juga, bangsa Melayu ialah sebuah komuniti yang bermastautin di semenanjung tanah Melayu atau tanah Melayu, berbahasa Melayu, menganut agama Islam serta mengaku taat setia kepada raja dan mempunyai budaya dan pandangan dunia berasaskan Islam. Seterusnya, bagi PKMM pula, ia menerima pakai ciri-ciri Melayu tertentu seperti adat, bahasa, politik dan nilai sosial serta menerima kebangsaan Melayu dan membenarkan mereka menjadi Melayu secara amnya.
Kesimpulannya, identiti sentiasa berubah-ubah. Malah identiti Melayu itu sendiri melalui beberapa siri perubahan dalam masa yang singkat, iaitu dari abad ke-19 hingga ke separuh abad ke-20. British juga memainkan peranan yang besar dalam membentuk bangsa Melayu yang mana mereka mampu menyatukan etnik Melayu dengan mewujudkan konsep kemodenan dan berjaya mengubah persepsi orang Melayu dalam pelbagai aspek, Orientalism, British dan idea baru berkaitan dengan bangsa. Etnik, politik dan bangsa memberi pengetahuan asas kepada masyarakat Melayu pada zaman sekarang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.